Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan oleh Tuan Pengerusi acara. Dia Tuan Fungsi ke mengarah tadi? Urus kanan. Urus kanan. Kiri tak ada kan? Periksaan eksekutif pegawai, pimpinan tertinggi Perpadanan Aset Kereta Api. Betul? Betul? Salah pun. Dan seterusnya yang diraikan pegawai tangan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masuk 12 Ramadan ya. Kan? Makin hampir dah nak raya. Jadi saya pun sebenarnya ini ceramah yang ketiga sorry. Pagi tadi sekapan, saya tadi ke Hospital Tawakal. Dekat sini petang ni di Semirab, malam ni di Negeri FM. Buat saya langsung di Dataran Senawang. Biasanya balik semua kisah dah selesai di rumah. Balik dah selesai, dah tak ada orang yang menyamu, dah tak ada. Dan jadi boleh sebut kualiti diri mencerminkan kualiti organisasi kan. Saya suka sekali merujuk kepada satu tajuk yang biasa saya bawa, yang biasa saya bawa pasal Road to Satu Malaysia, yang mana satu tajuk yang saya buku tu pun belum keluar lagi. Dia original lah dapat kat sini. Iaitu rejuvenasi diri. Rejuvenasi diri, yang mana rejuvenasi ni tak asing pada orang perempuan. Orang lelaki sebut rejuvenate, dia angguk lah walaupun dia tak faham. Orang perempuan dia biasa jumpa rejuvenate walaupun tak tahu lah faham ke tidak. Dia biasa jumpa kat mana ayat rejuvenate ni. Cuci muka kan, tak tengok. Cuci muka tak ada benda lain ni dia berhenti kan. Kan shampoo ke apa semua biasanya ada lah rejuvenate your skin lah apa macam lah kan. Jadi apa maksud rejuvenasi? Apa maksud rejuvenasi? Ini cabaran ni ceramah hari ni. Sampai jadi saya tanya kan. Saya tanya. Dulu marah kan. Ceramah je lah, tak ada masalah. Punya kisahlah, banyak ceramah saya pergi biasanya bila saya tanya sudahnya saya jawab. Kalau tanya buang karen kan, kita kan jawab boleh kan. Puasa kan. Nak cerita pasal puasa sikit lah, sikit. Kalau kita rasa kan ada dalam WhatsApp tu juga negara yang paling lama berpuasa. Kan, dan negara-negara Skandinavian 21 jam puasa. 3 jam yang dia boleh makan dan gitu-gitu kan. Tapi kalau negara paling singkat sekali masa berpuasa adalah di negara Amerika Selatan, di Argentina, Peru kan. Tapi kalau yang paling ringkas sekali puasa adalah orang yang tak puasa lah. Sebab dia puasa juga. Gap antara waktu makan dengan makan yang lain tu, dia lapar sangat berbanding orang yang puasa. Sibuk marah buka, dia mari buka. Mana nak makan. Tapi rupanya zaman Nabi dulu, sebab kadang saya nak cerita kualiti diri ni, kita rasa wah, maknanya dia orang puasa 23 jam pun dia puasa duit. 21 jam kita ni untuk berapa belas jam je sebenarnya. Kan? Lepas tu apa lagi untung yang Argentina Peru tu. Nak dia kata sebenarnya semua ada dua balik dia. Rupanya zaman Nabi dulu, waktu mula-mula persyaratan puasa, zaman Nabi dulu berpuasa mulai lepas isyak sampai maghrib esok. Daripada lepas isyak sampai maghrib esok. Dan dia ada peraturan. Maknanya kalau cerita Skandinavian tadi tu okey lagi, zaman Nabi dulu lagi lah. Mula-mula puasa diperintahkan oleh Allah mulai lepas isyak sampai maghrib. Dan ada satu lagi peraturan, kalau terlepas waktu berbuka, contoh orang azan kita terlelap. Kalau kita sekarang terlelap, Allahu Akbar, kita pun kalau lambat ambil makan kan.
Tapi zaman Nabi Lut, kalau andai kata terlepas waktu berbuka, orang dah azan pun kita terjaga, terlepas tak bersedia berbuka, maka tak boleh berbuka. Kena terus berpuasa sampai maghrib besok. Itulah caranya. Itulah caranya zaman Nabi dulu berpuasa mula-mula. Dan bayangkan kalau puasa tu masih macam tu. Lama dia ramailah hampir klinik kan. Oh, dah rasa-rasa dah gastrik ni dah. Oh, tak tahan. Bayangkan satu, tak sampai kadang 7.30 sampai lepas 1 jam je untuk yang pelbagai. Untuk makan, minum, begitu. So, apakah pilihan anda dalam 1 jam itu? Apakah pilihan anda? Makan, minum, dan cari lelaki kau. Kalau lelaki dia sabar misalnya. Dan syak lah ni kan. Tapi sampailah sahabat Nabi seorang nama dia Qais. Sahabat Nabi nama Qais, dia bekerja di ladang tamah. Dia macam tadi lah, terlepas waktu berbuka. Akhirnya dia tak boleh puasa, dia terus puasa. Esok dia bekerja, dia tumak pengsan. Itulah bola turun ayat 187 Al-Baqarah yang beritahu tentang puasa tu macam kita puasa sekarang. Terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Jadi nak gambarkan, dulu pun puasa, sekarang pun puasa. Kenapa ada orang ambil alasan puasa? Oh, sekarang puasa biasalah, slow lah sikit. Cuba tak? Zaman Nabi dulu berapa orang tak? Boleh kata hampir semua orang yang melibatkan tentera Islam berlaku pada bulan Ramadan. Ada kelonggaran. Siapa nak puasa boleh, siapa tak nak puasa pun boleh. Dan kebanyakannya berpuasa. Sebab dia orang tak berpuasa sebab dia musafir, bukan sebab nak perang. Sebab dia musafir, maka dia tak puasa. Jadi kualiti ni bukan satu benda yang boleh dikompromi. Sebab kadang-kadang ada orang cakap rejuvenasi ni, maksud rejuvenasi. Apa maksud rejuvenasi? Kan mula tanya tu, apa maksud rejuvenasi kakak? Agak-agak lah. Ni kita tambah satu lepas ni, rejuvenasi diri. Syekh-syekh guna perkataan bersamalah kita meningkatkan keberkesanan dan effectiveness dan efficiency. Kita biasa guna ayat itu efficient dan cakap efficient. Tapi kan tak ramai yang faham maksud. Dia ni memang seorang yang berkredibiliti lah tu. Wah, kredibiliti. Dia tanya balik, apa maksud kredibiliti? Tahu tak? Tapi biasa cakap kredibiliti. Tapi apa maksud kredibiliti? Dia tanya. Kredibiliti berasal dipercayai. Dia berasal daripada perkataan credo. Credibility yang berkata credo yang bermaksud I believe, saya percaya. Jadi credibility ni keboleh percayaan. Dia ni boleh buat kerja ni. Bila interview tu dah nampak credibility ni, dia ni segala aset boleh diampun ni. Segala aset kereta api ni mampu ngah kat bahu dia ni. Dia sogar. Tapi biasalah orang sekualiti ni kadang-kadang waktu interview nampak. Jangan risau. Boleh tak kerja? InsyaAllah saya ni dah biasa. Sebab masa saya kerja kilang dulu, oi saya apa kerja cakap? Wah, itu biasa kerja malam balik malam. Tak ada masalah. Saya benda biasa balik malam. Dan saya lebih utamakan kerja daripada keluarga saya. Itu pun dongan jawapan tu meyakinkan. Baru seminggu kerja. Lama tak pek kerja cik. Salah tu lah. Ya, anak mengagam lah. Tak anak mengagam, anak mentua mengagam. Kenapa tak anak mentua? Kikau lah. Baru puasa dah berkaut. Amen. Jadi maksud rejuvenasi pula adalah meremajakan pemikiran. Meremajakan pemikiran. Maknanya dia tu berfikiran seperti seorang remaja. Sehat, kuat, cepat. Kan? Cuba tengok kalau pergi sembahyang tarawih, semua orang akan cari imam yang remaja. Kan? Kalau boleh yang jadi lajunya sebab dia effektif. Amin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Allahu akbar. Dia punya bagus imam ni cepat, mereka
Tetua tu marah. Mak dia orang tua tu baru sami Allah, mana pindah dah bagi salam. Kan? Tapi maknanya meremajakan pemikiran. Dekat dalam organisasi kita dah nampak tau. Dah ada dah mulut-mulut. Yang ni pengkeliling baru sampai. Setiap kedatangan dikendaki begini. Macam mana tu kak? Yang ni korang muda ni lah. Kakak dia nak pecen. Ayah ikut pun tak apa dah. Dia bukan tuju kakak tu dah. Biasa dengan ayat kan? Biasa dengan ayat tu. Alah, tu tak mana KPI lah. Kena tak boleh. Kita kena. Tapi ada juga orang yang ada rejuvenasi ni, meremajakan pemikiran dia. Kita buat family day, kita buat nikah, kita ni boleh, kita nak pergi. Terhad, kakak jadi mestilah join. Takkan tak join. Ini kita semua kumpul semua gini, keluarga. Kita punya pengurusan apa badanan aset kita pergi ni, semua kumpul, mestilah pergi. Apalah tak pergi pula. Nampak? Dia walaupun dia dah berusia nak pension, tapi dia segar lagi. Kak, bila ceramah pergi tak? Mestilah pergi. Tak pergi pula. Kan? Ada kadang-kadang dah tua, yang muda kan, baru lagi, muda, fresh, baru kerja. Mana yang tua? Kau pergi tak ni? Nampak lah kot. Tak apa, sihat sangat. Macam kita keluar minum kan sebenarnya. Cuba tanya geng-geng ni. Dia keluar minum je ada geng kan. Weh, kita minum sini lah. Boleh? Dia kata boleh. Tapi kalau 2-3 kali ajak, jom minum. Tak apa, kau pergi lah. Biasa aku dah kerja sikit. Jom pergi lah. Tak dapat lah. Akhirnya orang tak ajak dia lah. Orang tak ajak dia. Lepas tu boleh cakap tu, tak ada orang nak ajak aku minum. Masa orang ajak dulu tak ada. Nampak tak? Konsep rejuvenasi ni adalah meremajakan pemikiran kita. Kita boleh buat apa orang boleh buat, kita boleh buat. Dan kita pada zaman ni, kita berada pada zaman yang mesti tahu, mesti belajar, mesti cepat. Bila sebut pasal kualiti diri tu, pertama cepat. Mesti cepat, mana boleh lama-lama. Datang kerja, tak payah punch-card, orang percaya dengan staff kita ni. Apa hal punch-card? Apa tak percaya tu? Pakai touch kan? Pakai apa? Jangan jawab. Tak apa lah. Tapi tak untuk pengetahuan you all semua lah. Dia ada satu sistem tau. Dia tak takut heran nampak orang. Kan? Itu yang macam tonton gurita. Kata siapa lagi? Tolong kan baik. Dia bukan kat sini lah tempat lain. Ini perusahaan sekretari Afrika. Yelah, maknanya tak payah pun pangkat yang tu pun tak payah buang. Pakai buku macam dulu. Tak percaya dengan staff. Pakai buku. Siapa nama tuan tadi? Encik Hafiz. Encik Hafiz 7.30 pagi sign. Masuk dia 7.30 pagi. Yang kedua siapa tu? Cik Syariman. Cik Syariman pula. Cik Syariman sama seperti di atas. Nampak? Satu muka surat sama. Sama seperti atas. Yang sebelah seperti muka sebelah. Jadi tak ada yang lambat dia. Macam serentak lah sampai. Tak percaya dengan staff kenapa kan? Kenapa tak percaya dengan staff? Itulah saya cakap tadi kan. Kualiti pertama mesti cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kita tengok je teknologi. Tengok teknologi lah. Sehari kita habis lah. Dulu orang cakap Friendster. Apa Friendster ini? Tak ada Friendster lah. Facebook. Macam dulu kan, kita pakai handphone. Ingat tak? Pakai handphone. Kita rasa ni lah telefon. Betul tak? Tak ada lah telefon lain. Ni lah pakai Nokia. Senang. Betul tak? Bagus. Nokia dulu tak ada kejap-kejap. Tak ada power bank lah. Itulah telefon. Seminggu tahan. Kena pula dia tak campur orang. Tak ada call dia 2 minggu tahan. Betul tak? Nampak tak? Telefon tu. Tapi teknologi disebabkan dia berbangga. Dulu Nokia paling top, raja pasaran telefon. Dia selesa dengan kedudukan dia. Bila dia tak berubah, dia tak cepat mengadaptasi perkembangan semasa, akhirnya dia jatuh merudum dengan kenaikan. Samsung dulu orang tak nak pakai. Telefon petak je, terlakar. Kan, lepas tu orang pun tak nak pakai. LG lagi lah. Dulu LG ni mesti masuk.
Kan ni Lenovo tiba-tiba datang. Lenovo kenapa? Dia buat perubahan, dia buat rejuvenasi ni, dia beli syarikat IBM. Dia beli syarikat IBM, maka dia keluarkan macam-macam jenama apa jenis model, termasuklah juga handphone. Komputer Lenovo, IBM dah tak ada, dah dibeli. So kita kena cepat berubah. Kita pun dulu mula tak nak kan, mula okey ke pakai telefon ni. Mak saya bagi dulu handphone Nokia, mana ngerti baca mesej. Suruh adik saya, Kak, kau tolong baca balung kau tulis apa tu? Kak, kau tolong balas macam mana? Jadi kadang saya pun tak tahu. Yang di sebenarnya mak saya marah dekat dia. Kadang dia nambah ayat dalam tu. Betul-betul punya marahnya. Macam mana? Kau jangan apa ni. Siap ada huruf besar, koma ni. Mesti ayat biasa. Kan? Dia dah baca mesej pun tak reti. Jadi sudahnya saya belikan, hadiahkan mak saya. Sebab dia kata, kenapa mak tak boleh baca mesej? Dah mesej pasal tungau. Wajib nanti saya cicit-cicitnya. Saya beli Lenovo 393 yang besar. Daripada simpang kampung boleh baca tulisan. Yang besar tulisan kan. Jadi angkat mak lah. Bagi mak lah. Mak tu pun tak sampai seminggu dah ada grup WhatsApp. Dia lah admin tu. Kan? Dah pandai-pandai dah pagi-pagi hantar quote kan. Manusia yang jujur itu Allah ni kan. Ya, nampak tak? Jadi mana keadaan kita kena cepat, kita akan ketinggalan. Kita tak buat perubahan, kita akan ketinggalan. Kena cepat berubah. Kalau rasa kita ni problem kat rumah macam tu. Kalau dah rasa kita apa kan, rasa kita ni ketinggalan, kena cepat kejar lah. Kalau tidak besok anak kita tak peduli dengan kita. Dia anggap, mak ni pun tak faham, itu pun tak faham, ni pun tak faham. Macam kita, contoh saya bagi gambaran, kita balik kampung. Saya ingat anak saya main game apa nama? Dia main dekat TV tu, dia main dengan sepupu dia. Game PS3 ke PS2, tengoklah dia main tu. Lepas tu nenek Wan tanya, apa nak kono orang macam tu, orang mana? Balik tantun kan, macam siapa orang tu boleh lari, boleh dapur tu kan. Apa nak macam tu, mana orang tu? Alah, Wan tak tahulah. Cucu tu dia cakap dengan Wan, Wan tak tahu ni. Dia tu, Wan tak faham dah, ni game lah Wan. Game tu apa? Macam kita lah kadang-kadang kan, bila kita main mesej, kita kau apa benda yang kau tulis tu? Macam mana pula tu? Tak ada, kini cara kita cakap mak kan ni, cakap macam mana pula? Kita tulis lah. Apa tak tulis surat ni? Jadilah cepat mak tu dapat macam mana pula? Tak apalah mak, payah nak faham tu. Nampak kan? Jadi makna kata, orang ni akan jadi tak relevan tau. Macam lama dia tak relevan. Tapi itu sebabnya. Tapi jangan tolak ke tepi nilai kekeluargaan. Tidak kata kita bila teknologi sepanjang masa, jangan. Contoh macam saya tengok kebanyakan, ingat kalau kita dengan keluarga kita keluar pergi kedai makan, kita memang dah set nak makan sama-sama. Handphone off ataupun silent letak dalam beg ataupun tinggal dalam kereta. Tinggal dalam kereta, kalau saya kat tinggal dalam kereta dah tu pecah nanti kan. Tak ada orang curi, dia pun murah kata dah kan, letak dalam. Okey, saya nak tanya, tahu tak telefon paling mahal? Telefon apa? Jawab. Telefon paling mahal setakat yang kita tahu telefon apa? iPhone iPhone. Setuju iPhone? Alah. Bukan iPhone. Nanti kan balik buka ni kan, cuba tengok Google, tanya aja Google tu. Buka Google, ada satu telefon yang paling mahal. iPhone ni tak mahal sebenarnya. Ada yang lebih mahal daripada iPhone. Nama dia Vertu. VERTU. Harga dia kat Malaysia paling murah, 24,000 harga dia. Satu phone. Itulah, jangan ingat iPhone tu mahal, jangan nak belagak. Vertu tu siap dengan leather dan juga ada diamond. Dia memang siap semua, betul. Dan ada satu kes pecah amanah yang dekat camp tu kan, ditangkap rampasan. So saya terbaca tu, dia merampas duit berapa jumlahnya, kemudian ada akaun simpanan bank dia berapa, kemudian dokumen-dokumen, duit tunai kat dalam rumah berapa juta, dan juga phone jenama Vertu yang bernilai, dianggarkan bernilai 34,000. Masa tu saya baca tu, wah apa pula jenis ni, cuba cek. Memang betul, Vertu tu lagi mahal. Mana iPhone tu tak ada tu, tak mahal gitu. Jadi makna nilai kekeluargaan tu mustahak simpan. Nilai dengan kawan simpan. Tengah berbual dengan kawan, ajak kawan keluar, tepi kat meja. Dia cakap dengan kau ni, apa dia cakap je. Tak mahu dia. Orang perempuan lagi tak boleh terima keadaan tu. Kalau cakap mesti tengok muka dia. Kau nak dia
lelaki. Lelaki tu sok khabar pun tak boleh. Tak sok khabar. Cakap tak. Oh, kan. Buat lah jadi kadang saya pernah tengok tu dekat ada orang nak jumpa saya nak bincang pasal ceramah pasal nak buat meeting apa tak ingat tapi nak jumpa kat restoran yang murah kat Sembah apa Manhattan Fish. Mana kau tahu kan? Tak adalah, maksudnya saya pergi tu saya bukan nak makan pun, dia nak bincang dengan saya, dia kata kat situ relax sikit lah, orang tak ramai. Ya tak ramai mah, tak ramai lah begitu kan. Dia pergi sana duduk bincang-bincang, saya nampak ada satu family masuk tau, satu family masuk. Ada 5 orang. Nenek dia, bapa, mak, anak 2 orang. Anak dia seorang tu baru menonton hari baru ada lawan setahun lebih yang seorang lagi tu, yang seorang tu darjah 5 ke darjah 4 tu lah. Jadi yang ayah je ni yang mengurut. Itu ayah lah tu. Lepas tu yang mak pula Bombal kan yang tu tengok pun. Tak, bukan macam tu di sebelah. Mereka makan, scroll kiri kanan tu tudung, beg tangan, kasut dan online, mak kan tatakan kredit kad suami. Lepas tu yang anak dia yang kecil, yang anak dia yang darjah 5, darjah 4 tadi tu main PSP. Anak dia yang kecil baru menetas tadi dekat tab. Yang nenek kat tengah-tengah. Sudah nenek pun bangun pergi ke aquarium tu. Pandang kan depan dia pun touch screen. Dia kata elok lagi tangan. Ada touch screen jugalah kan. Jadi nampak tak apa nilai pergi makan, duduk makan family sama kan, tapi tentu. Itu sebabnya kadang-kadang kita kena tengok diri kita kesesuaian. Bukan semua benda kita nak teknologi ni tolak tepi. Raya ni terutama. Betul lah iklan yang kat RTM tu betul. Tahu kutip semua ambil, semua gadget semua ambil sebab kalau tidak tak jadi. Tak jadi kerja semua. Kan? Jadi kita kena cepat macam ini kan, datang cepat. Datang cepat. Bila datang cepat untung. Siapa datang cepat ceramah ni standby awal ni untung dia dapat dinding. Siapa yang ambil kan? Perangai makan loh. Yang ada depan ni semua ambil. Kan? Kadang-kadang dia datang kan nak pergi tu kan. Dia bukan je tengok siapa penceramah apa semua. Tak ada. Dia kata dia tanya, kau pergi tak ceramah tu? Bisa sama. Buku tempat. Ni yang baru masuk pun bukan cek tempat kosong, dia tengok muka dia kena. Okey tempat. Nampak kan? Yang kedua, tadi saya kata cepat. Yang kedua kita kena hadir. Tak boleh tak hadir. Bila kita tak hadir, problem banyak. Kita kadang rasa kan, kalau kita ni tak ada sebenarnya kepemikiran kita akan cakap, aku tak datang tak apa, takkan tutup dia apa pejabat tu. Ada orang akan buka kunci banyak. Dia bukan masalah tutup, bukan masalah apa, tapi kita punya peranan tu kan, sebab kita tak ada benda-benda terganggu. Berapa ramai orang bila dia bercuti, dia tak tanggungjawab dengan kerja. Dia tak fikir pun, aku cuti lah. Lepas tu orang telefon tak angkat. Itu marah tu. Bila dah kerja dengan ni, dengan badan berkanun ni, dah ada angkat sumpah dah nak bekerja dengan ni, telefon tak boleh tutup 24 jam. Tak kira lah siapa bayar bil, tak kira lah kau pakai prepaid pun, kena jawab. Sebab ada benda-benda emergency. Sebab kita ni kerja yang ada kaitan dengan kerajaan ni, kerjanya tak banyak sebenarnya, tapi tanggungjawab besar. Orang kerja swasta, kerja banyak, orang nampak macam-macam buat, tapi tanggungjawab kecil. Faham tak? Tak faham tak lah. Bukan dengan bahan tak. Maksudnya kita ni kadang-kadang apa yang masalah yang kita buat kesan daripada banyak pihak. Orang yang masalah, orang yang terganggu, orang yang problem, orang yang ada terencat sana sini, tak boleh buat itu, tak boleh buat. Kalau nak bercuti, tengok besok saya bercuti so yang ni file-file yang ni, yang ni drawer yang pertama ni saya dah simpan ni. Kalau contoh kalau bos minta ni, yang ni macam ni. Yang tu kalau kerja pejabat, yang kat luar juga, kalau kau nak cari tu yang hammer tu aku letak kat sini.
Jadi kau keluar, kalau pakai hemah dia pakai hemah. Contohlah adalah dokumen-dokumen siapkan seolah-olah macam kita dah memudahkan urusan orang. Jangan kita susahkan. Cuba kalau orang lain susahkan kita macam tu. Kita membengkak, tahu tak bengkak? Bengkak tu dia keadaan marah dengan kening dia terangkat ni. Atau bengkak tu mana? Kan kita kena hadir. Kalau dulu kan dia tengok kan, bila interview kan, wah patut sehat. Dengan cek dengan gambar paru-paru pun ada. X-ray dia tu lah, okay kan? Tengok ya sihat budak ni. Kan bagus dia semua, tak ada kecil manis semua, tak ada apa, tak ada. Tapi bila dah kerja kan, heran tau. Heran, jap-jap MC, kejap cuti, jap mati. Orang lain nak mati. Betul. Kadang-kadang MC ni tu sebabnya saya tengok, ada tak anugerah macam Hari Kim dia buat hari inovasi kan. Cuba tengok sambutan Hari Inovasi. Macam setengah saya tak tahu lah kat sini. Saya pergi ceramah di Mara Hari Inovasi. Dia sampaikan anugerah. Siapa yang makan SKP dia 90 ke atas. Anugerah Mat Cemerlang adalah 5 orang, 6 orang dapat. Jadi untuk cover, maknanya semua orang dapat anugerah. Lepas tu yang tak pernah punch card merah pun dapat. Kan? Yang tak pernah MC, yang tak pernah cuti rehat pun ada. Memang bawa apa, memang koyok tu memang papan ke pejabat tu zaman lah ketua tu jadi anugerah kan. Tapi yang heran yang dapat anugerah tak pernah MC, dapat anugerah semua yang dah nak pencen. Yang muda-muda tu kejap sakit kan. Sebab yalah kadang-kadang yang dah lama pening kepala sikit tu tak boleh lah. Ada orang tua lah macam tu, orang lama. Kan yang budak muda tu mending tak ada kerja lah. Passion stres. Kena hadir. Sebab hadir. Macam dalam keluarga pun macam tu, kena hadir. Keluarga pun sama, kena hadir. Maksudnya bila isteri memerlukan kita, kena hadir. Suami memerlukan kita, kena hadir. Yang yes. Then they can help you. Just name it. Oh, cakap jauh. Nampak orang kampung ni bercakap orang putih kan. Kita hadir. Ni tak, orang jiran tu nak bergaduh nak. Oh, kau sibuk lah, kau kacau buat apa, bergaduh jiran dengan jiran. Suami sampai, yang sayang, abang cover tak belakang. Apa hal cover tak belakang? Abang cover tak lepas belakang. Kau faham si bini aku? Betul. Cover tak belakang, abang cover tak belakang. Tak boleh. Hadir. Kan bila orang perempuan kan, dia bukan sibuk dengan pasal. Kadang-kadang dia demam tu kan apa, nak suami dia hadir. Tanya pun jadi lah. Bang, saya pening ni, saya cakap. Sebab dia tak tanya. Bang, saya pening ni bang. Alah, sikit je tu. Aku tak tahan. Sikit kau pening. Apa pening kau makan? Kita salah kita pula makan. Makan betul darah apa dia? Sama dengan mak. Kan? Betul tak kadang-kadang kan? Jadi macam mana sebenarnya bila hadir dia datang. Oh iya ke, Abi nak pergi klinik. Duit dah dengar. Okey, pakai duit kau dulu. Nampak tak? Ambil berat, nampak tak? Nampak kan? Bagi dulu. Okey, yang kedua hadir. Yang ketiga apa? Yang ketiga aplikasi. Kita ni bila bekerja tak boleh cakap aja. Ada orang tu cakap memang berdegar-degar. Aku lah kalau cakap bos tu macam ni lah. Biar aku cakap kan. Oh, sampai masa aku cakap, aku bukan tak nak cakap. Aku saja tengok Japis ni macam mana. Bukan nama sebenar. Maknanya kadang cakap aku cakap apa semua dulu aku buat. Ini semua aku buat. Betul tak? Kalau tak ada lah memang tak jalan tau. Rupanya dia buat gerabak. Contoh lah kan. Jadi kadang-kadang orang dia bercakap lebih. Dia ada orang macam tu. Dalam jangan risau, setiap organisasi ada wakil. Dia kenal semua orang, menteri-menteri ni ada baik, orang ni ada baik. Tak ada, betul lah dia tak baik. Samsul depan macam ni lah, daripada kecil dengan aku tu. Daripada kecil pula dah. Tak sebila tak. Kan? Tu yang macam-macam keluar dalam My News Hub tu kan macam kan. Kejap umur saya 41. Kejap saya belajar KUIA. Semua suka hati kan. Kau nak suruh habiskan masa ni. Lampu lah, tak ada saja. Penyusahan tokat juga. Kan? Jadi maknanya apply. Jangan kata macam kat rumah macam tu. Tengok saya apply kat rumah pun sama.
Anak-anak kita kalau cakap, nanti nak belajar betul-betul. Anak kita cakap betul-betul. Tak cukup, dia kena tunjuk kat kita, baru kita puas hati. Nampak betul dia nak belajar. Jadi bila dia dah belajar, dia belajar pagi, petang pun dia belajar, malam belajar, buat homework. Sekali dia fail, kita taklah sakit hati sangat. Nampak tak? Macam kita, staff kita, saya janji nak berubah, tuan. Saya tahu saya banyak sangat cuti selama ni. Asal cuti saya je cuti. Jadi saya berazam nak improve diri saya. Jangan cakap je, kena buat. Tunjukkan melalui kerja kita. Yang kadang-kadang kita terlupa. Yang kita terlupa nikmat tu selagi mana, sampai masa hilang nikmat tu barulah kita tahu. Nampalah dulu aku tak kerja betul. Berapa ramai kawan-kawan kita yang bila dah kena buat kerja dia menyesal. Kat luar tu tak semudah hari ni. Tak semudah itu untuk dapat kerja. Macam mana orang lain. Tengoklah sekarang, kerja jawatan grade biasa je, yang perlu SPM, tapi yang minta semua ada degree pun ada, yang ada master pun ada. Kan nampak punya susah. Itu sebabnya nak ambil di Seremban, masa saya kerja di Majlis Pemenang Seremban dulu, dia buat nak tapis orang yang layak ni ramai, disuruh lari kat Stadium Baru itu 2 round. Lagi juga, walaupun jawatan Zultaib, walaupun jawatan Kerani, walaupun jawatan penonton takbir biasa, kena lari 2 round. Dan kita ambil siapa masa terpantas, yang tu layak masuk interview. Sebab semua layak. Kalau kita nak buang macam tu je, macam susah kan. Suruh dia tu, cuba kita buat macam tu. Dia buat orang kat Stadium Paroi tu, siap ada ambulans, standby tepi dah terbuka lah macam ni. Orang seorang tu lari orang pertama, orang kedua tu dia sendiri masuk ambulans. Tak payah orang kek dah masuk dalam hal. Sebab kita nak make sure masa tu pengurusan memikirkan, pengurusan Seremban masa tu, Majlis Seremban, kita nak memikirkan budak patutnya sihat nak kerja. Surat-surat ni tak nak lagi dah. Kadang-kadang bukan tak ada orang pergi ke klinik baik, ayah ada baik dengan doktor klinik tu, dapat asah sihat, X-ray pun pakai X-ray tak sesapun. Ada orang tahu, ni tulang lain ni. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu, tak nak kan. Jadi maknanya buat macam tu. Jadi jawatan puasa lagi lah, siap dengan berlarinya, berarti tubuhnya dia punya berlari ni bukit turun bukit, pikul beban lagi, buat. Yang tu yang dia marah tu dah buat semua, sekali tak dapat kerja. Kadang-kadang bila tak dapat, jangan tengok orang, tengok kelemahan diri sendiri. Bila interview tak dapat kan, dia semua tak ada jawab. Budak sekarang tak tahu faham interview, satu benda pun tak tahu. Tanya ni tak tahu, ni tak tahu. Okey, siap, macam ni lah. Dah kau tak tahu, tanya soalan basic kelas main jenazah berapa rakaat. Lama mana? 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali. 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir. Itu sebenarnya gayo tu kan. Ini dah rakaat, salah bingai dah. Tak tahu, apa pun tak tahu. Isu semasa tak tahu apa, tak tahu motivasi negara dia pun tak tahu. Siapa nama Sultan pun tak tahu. Dah tak tanya pasal isu semasa, tak tahu tanya ni, tak tahu pasal kerja, bidang yang kita nak tanya pun tak tahu. Cuma tawakal. Lepas tu bila tak dapat kerja kan, dia ada orang dalam. Memang ada orang kat dalam tu kan. Cakap aku suka. Itu dalam Facebook ada yang aku suka cakap tu. Saya semarah. Aku jadi tapi tak jawab lah. Malah jawab kan jadi berat dengan anak kan. Betul ke nama bapak di depan? Salah bangang aja. Samsul Amri Ismail. Samsul debat tu hanya nama rancangan. Bertakkan nak explain tu. Sebab ada orang lain tu jawab. Tak, kebetulan itu aktif debat dulu. Itu bagi debat. Tapi macam saya cakap lah, macam mana hebat kalau lelaki itu berdebat, berhujah. Dia takkan menang, hujahnya di rumah. Nampak ada jawatan pengurus tu. Contoh kan, contoh. Sampai ke rumah dia malas nak bisik-bisik seorang perempuan ni, dia dilahirkan dengan hujah balas. Benar tak kita cakap dengan perempuan ni tak balik? Dia cakap, kan, malam kan kita makan kat rumah dia. Tengok. Tak ada. Baik bang, tak ada. Abang fikir nak masak kat rumah. Okey bang, boleh tu boleh. Boleh tu boleh bang. Cuma cuba abang ambil masa sekejap. Lepas tengok dalam teh. Abang tengok apa binatang yang tinggal. Jadi dia tu ada yang berjalan.
sebab saya selalu pesan orang perempuan, tolong tetapkan pendirian, jangan susahkan orang lelaki. Kalau orang lelaki dia cakap ikhlas, ni lah abang tengok benda ni cantik, apa kata kalau abang beli benda ni bagi kalian, bagi hadiah untuk ni, okey tak? Dia kalau tak nak cakap, abang saya tak nak, yang ni saya memang tak suka. Cakap tu terang. Kau nak jaga hati suami buat apa? Nak jaga apa? Bang macam ni bang, abang nak bagi ni okey. Okey tu okey. Okey cuma kalau boleh saya suka yang itu. Tapi kalau ni tak pernah bagi okey. Lelaki dah macam ni. Cakap apa ni? Tak payah nak berkias-kias dengan suami, cakap direct. Yang ni saya suka bang, memang saya nak. Yang ni saya tak nak, cakap tu. Memang best tu lelaki dengan perempuan tu. Itu sebab macam tuan dalam lelaki dalam kotak. Tuan dalam lelaki dalam kotak sebab apa? Sebab orang lelaki tak pernah pilih. Ni siapa lah? Okey. Kalau banyak perempuan tu tak, apa-apa jadi. Bapak panjang. Jadi macam cangkal tu tak? Yang ni sama macam memangnya ni. Ini kalau lain. Pernah dia pakai soal dalam kek gua. Heboh dia kalau. Tapi kenapa saudara perempuan tak dalam kotak? Kenapa? Sebab apa saudara perempuan bukan dalam kotak? Sebab apa? Sebab kalau letak dalam kotak, tak dia keluarkan. Kamu peteng kan tu. Balah, tu yang lambat. Tak pasal nak nyusun nak bakar kan. Tu buat orang lelaki senang. Orang lelaki kalau dah boli, kalau kotak macam mana? Ganti-ganti pun. Pakai lah. Dah ada orang tukar lancar lah. Tak berlapis, tak lapis. Itu lelaki suannah, lelaki. Faham tak? Itu pemahaman Itu aplikasi. Seterusnya, mantapkan kemahiran kita. Kita bila kerja ada kemahiran-kemahiran tertentu. Jangan ingat bos kita lah. Dia bos, dia tahu apa. Dia cakap sebab bos urusan ni dia ada kemahiran membuat keputusan. Dia nak tentukan dasar. Itu bukan kerja kita. Jangan kita cakap dia senang. Senang-senang dia pun dia nak jawab semua masalah yang berlaku dalam pejabat. Kita pula dekat bawah untuk pastikan jayakan apalah dasar-dasar yang dah decide, yang dah ditentukan oleh pihak perusahaan. Sebabnya kita, mana kita lemah cakap, aku ni lemah betul. Saya pernah handle khusus untuk satu lembaga hasil di Shah Alam. Dia ada satu masalah yang banyak staff bila buat rotation, job rotation kan, dia pergi sini, dia pergi sini, pergi sini kan. Kebanyakannya dia ada allergic kalau kena tukar pergi jaga kaunter. Mulalah jumpa bos, saya tak boleh lah di kaunter bos. Itu macam bawa tadi, bagus. Bila saya masuk dia berdiri. Kan? Kalau dapat bagus lagi boleh. Selamat datang. Inilah pejabat kami. Kau dapet. Ya, kau dapet lah kan. Macam tu barulah ni. Jadi orang nak marah, tak jadi marah tau. Ada soal. Assalamualaikum. Salam, ni cik. Apa tu? Ni, marah betul lah. Sabar cik. Cik duduk dulu. Minum puasa dulu. Cik rehat sekejap. Sampai nampak sekejap saya panggil pihak yang berkenaan tu duduk cik ya. Banyak tu janganlah kita apa. Tahan dia, orang jaga kaunter ni kena tahan. Telinga kena tahan. Bodoh, bangga. Terima kasih. Jadi mana ada orang bilang dia ada masalah, saya tak biasa bercampur dengan orang. Saya anak tunggal. Daripada dulu kan saya duduk pun terasing. Duduk contoh dia anak askar terasing. Contohlah kan. Contohlah dia anak pakar-pakar besar. Dia seorang je anak askar yang pakar-pakar. Contohlah. Dia tak campur dengan orang sangat. Jadi saya perlukan kemahiran komunikasi. Jadi bos pun okey boleh hantar dia pergi kemahiran khusus ni. Ada orang nak khusus menaik, hantar khusus menaik. Orang ni tak pandai komputer. Macam kalau klaim mileage ke klaim apa semua orang lain buat kan. Seorang lelaki dah buat macam tu, dia bayarkan kita tolonglah. Nanti belanja kau makan belanja bila nak belanja. Kena stop dah mana tu. Kita kena tanggungjawab dengan benda yang kita buat kan. Jadi maknanya belajar. Saya tak pandai komputer, cakaplah benda ni kita pakai lama. Saya ada masalah, saya tak boleh nampak Muhammad bin Salih datang. Mak Salih datang dulu nak menjuruk bawah baju. Tak tahu nak cakap.
awak tahu yes, no right, thank you, what you talking about. Dia kata, macam mana ni? Tak, bos, boleh tak hantar saya pergi kursus bahasa Inggeris? Pergilah, tak payah jauh, hantar kat Singapura kan. Bila dia balik kan, biru mata hitam. Hello everybody. Balik ke nikang kan, nampak? Nampak kan? Jadi maknanya mantapkan kemahiran kita. Kemudian seterusnya apa? Professional. Seterusnya cantik dan cantik Yang tak cantik saya tanya. Okey, profesional tu pula. Profesional tu mengasingkan di antara pribadi dan juga kerja. Asingkan. Saya selalu cakap dalam ceramah saya, bab profesional ni kita ada masalah sikit di Malaysia. Ada masalah di Malaysia yang mana hal pribadi memang tak boleh asingkan kerja. Memang tak boleh. Macam mana pula penceramah motivasi itu cakap kan, saya memang tak setuju. Sebab pribadi sebahagian daripada profesional kita. That's why kena settlekan hal pribadi kita. Tak percaya kayu ukur, cuba tengok pagi tadi. Pak cakap, muka macam beza tau. Berdasarkan peristiwa yang berlaku malam tadi. Kau faham? Kau tak faham tu lo kahwin. Maknanya bila Pak cakap, Cak, Assalamualaikum. Okey malam tadi. Kalau Cak, Assalamualaikum. Lah. Marah, sibuk lah. Adalah benda tak settle kan. Adalah benda tak settle. Maksud saya tu adalah profesional kita tak boleh. Memanglah kawan cakap, alah hai kita masa ada setengah tu saya cakap, saya sebelum saya sampai pejabat, saya simpan masalah saya buang dekat luar pintu. Kau pergi tengok belakang pintu tu ada tidak? Tak ada. Tak maksud saya. Tak ada maksud. Nak tak nak di Malaysia memang terbabit dengan pribadi. Tapi profesional ni mana settlekan hal pribadi. Kat rumah ada mak sakit. Okey, fine. Mak sakit, mak kita kena stroke, mak kita tak boleh bangun, sehingga kita kena mandikan dia dulu pejabat. Profesionalnya jangan datang lambat pejabat, tapi jumpa bos. Bos, saya ada masalah sikit. Dan bincang dengan bos, mak saya ni saya kena mandikan dulu, siapkan dulu. Jadi kalau saya pergi settle mungkin pukul 8 lebih lah. Saya sampai pejabat mungkin sepatutnya sini masuk pukul 8 ni. Masuk pukul 8, jadi saya mungkin masuk dalam pukul 8.45. Tak apa, bos pun faham. Awak masuk pukul 9 tapi awak keluar pukul 6. Boleh. Bos pergi beritahu. Kalau macam tu, okey lah bos, terima kasih banyak lah bos. Tapi dah alam bos dengan balik apa, awak nak sikit lah. Lebih pula kan. Maknanya kita bincang. Itu profesional. Orang datang lambat tak semestinya tidak berdisiplin kalau dikomunikasikan dengan bos dia, bincang. Bos pun bukannya apa, bos pun manusia, dia faham. Tapi masalahnya orang yang gemar buat andaian pasal bos. Bos ni kau jangan macam ni. Bos ni kan, jangan. Masuk seorang minta cuti kan, orang lain tanyalah, bos sikit. Boleh tak masuk? Lain macam, dia nak sign aku label lain macam tu. Semua macam kita pergi keluar. Apalah, jumpa je lah. Macam ni kan sekarang dah mula dah submit kan, orang cuti nak raya kan. Kita tak faham tu, kenapa nak cuti sampai Isnin, Selasa, Rabu pun cuti kan. Isnin, Selasa, Rabu raya, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin tu kerja lah. Apa tu sangat kau bayar sebagai hari ke-6? Tengok, tak kuat gelak mana sama tu tak cuti. Kan? Ya cukup lah kan. Maknanya sekali profesional komunikasi. Maknanya kalau kita masalah mak saya tekannya tu, kita bergaduh dengan isteri, dengan suami. Itu sebab jangan biar berpanjangan. Kalau gaduh cepat-cepat baikkan balik. Bang dah tak nak bergaduh lah, pening kepala lah. Ini siapa ni? Minta maaf lah. Yalah, bawa sama. Itu tolak ansur. Oh settle. Bang minta maaf. Kau tahu aku siapa? Kan sama-sama lah. Walaupun salah kita, apa kau rugi apa pun kan. Yelah, abang minta maaf banyak kan. Dia abang bersama. Kita settlekan baik-baik. Settlekan dialog. Ada orang tu kadang bergaduh sama isteri sampai tak bercakap. Sampai tak bercakap. Suaminya pengurus, nak pergi kadang khusus meeting sampai JB. Kan, siapa? Hafiz kan nama. Contoh ni, contoh kan nama sebenar. Dia pun nak, dia tak bercakap. Bila mana? Dia pun tulis nota ke hadapan isteriku. Besok abang kena khusus di JB. Jadi abang kena gerak daripada sini pukul 4 pagi. Tolong kejutkan abang pukul 3 pagi. Sebab abang kena sampai di sana jam 8. Yang benar suami.
Letak bawah bantal, letak kat bantal bini ni sah. Dia pun tidur. Minta bini dikejutkan. So bini tengok sekali bila suami dia tidur, jauh tengok aku tujuh. Dia punya marah, baru nak marah bini dia, rupanya ada satu nota lagi atas. Dia pun baca, bang bangun bang nak pergi tidur. Kau bagi surat dia balik lah. Kau nak cakap settle lah. Nampak tak? Kawan tu pun pandai pergi jawab. Nampak tak? Malah tak nak gaduh lah. Yang bagus nak pergi JP ni, kejutkan bang ketika pagi. Kan bagus macam tu. Profesional, jangan campur aduk. Bila campur aduk, bergaduh dekat rumah, bawa kat pejabat, cari pula orang yang tak sepatutnya. Aku tak tahu lah. Laki aku dia baik sangat dengan seorang staf perempuan kan. Datanglah seorang yang kononnya pakar. Kalau aku jadi kau kan, kalau aku lama tak cerai. Kau tunggu ni, jantan tu. Dia tanya dia, dia pun dah berapa kali ada masalah. Contohlah kan, jangan bawa masalah tu. Kadang orang tu tak betul. Kadang dia cerita pula dengan orang yang tidak sepatutnya. Contoh cerita pula dengan lelaki lain kat pejabat, penyakit. Tak tahulah suami I tu jadi demikianlah tadi ceramah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita jumpa lagi ni masa ada saja. Dia pun juga taklah saya. Kan, jadi cerita saya gurau yang buat puasa gurau cerita sikit. Cemas kan jelah dah. Jadi maknanya kita settlekan elok professionally, jangan kita drag masalah. Jumpa dengan orang tak sepatutnya. Contohnya perempuan tu cerita masalah kat lelaki lain. Tak tahulah suami tu macam ni, dia macam ni lah. I pun tak faham kenapa suami you tidak menghargai you. Kenapa saya tanya, kenapa Allah tidak letakkan I buat suami you? Jadi kadang dia lah mungkin adalah kehasiatan dia menemukan kita dah keadaan kan penyakit kan. Ceritakan suami kita macam kita pun kenapa tak apa kan, kat rumah tu profesional tu kat pejabat, profesional kat rumah. Okay, profesional tu makna sampai kat pejabat apa kedudukan kita, posisi kita apa. Contoh siapa nama Cik ni? Nurul. Posisi apa kat sini? Ha? Apa benda tu? Dia jawatan apa Kewangan. Jadi dia sampai dia dah letak diri sebagai orang yang bertanggungjawab atas urusan keuangan, profesional. Dia bukan lagi sebagai anak yang nombor berapa nama? 6. Anak nombor 6. Bukan lagi dah sebagai anak nombor 6 yang kecil sekali ke? Tak, memanglah dia segitu dah besar. Sekali ke? Tak, yang nombor 6 8 dia yang ke-6. Jadi dia bukan peranan yang itu dia bawa. Tapi bila dia balik ke rumah, dia mesti Nurul kata Nurul mesti profesional jadi sebagai anak nombor 6. Soalan nombor 6, dia ada adik, dia ada kakak, dia ada abang, dia ada mak ayah dia. Yang tu dia nak kena jaga peranan dia pula. Tak ada pula dia bawa hal kewangan dia punya jawatan bawa balik rumah. Okey, semua buat keluarga dia. Tak, dia profesional ni maknanya sesuaikan diri kita dengan tempat tu. Di kandang kambing kita, di kandang rimau kita, ucap tak dengar. Dengar rimau tu tak pandang apa siapa. Mau. Dengar tu memang tak pandang. Banyak dia hilang kepala. Confident dia mengaum. Ucap, nampak rimau, ucap lah. Matilah dah tidak. Itu kan, okey. Profesional. Macam tu kan kita balik orang lelaki sampai rumah nampak pintu pagar. Saya selalu cakap, nampak pintu pagar setting dah lain. Aku ni ayah kat rumah ni. Setting kita balik kampung, aku jadi anak. Langsung kita punya command tu order dah habis. Walau macam mana pangkat kita tinggi kat pejabat. Macam saya pengarah undang. Sampai rumah habis. Sampai saya sebagai seorang penceramah, sampai rumah tak nak ceramah lagi. Assalamualaikum, duduk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kau je tak mahu Ceramah kan? Agak kau jawab cakap kamu migau. Maka migau
Tak ada lah, mak dekat rumah kita bawa peranan kita sebagai suami isteri. Walaupun ada 2 orang tu, dia laki bini tau. Suami isteri ni, isterinya pengetua, suami ni tukang kebun. Dia dah berjanji profesional dengan kerja. Dekat tempat kerja, isterinya pengetua ni boleh suruh suami dia tukang kebun tu angkat barang tu semua. Mat, memang tu permintaan dia. Panggil suami dia, Mat, kat tempat kerja. Mat, bunga tu bawa sini, Mat. Sini. Ada apa lagi, Puan? Tak ada apa-apa. Situ je. Terima kasih, Mat. Sama, Puan. Profesional. Dan dia tak kecil hati. Sampai rumah giliran suami. Profesional. Assalamualaikum. Salam, Abah. Tolong bantu menjaga Abah. Abang duduk dulu, Abang duduk dulu. Saya nampak profesional. Buat profesional kat rumah. Tahu lah, profesional mesti lawa kat rumah. Jangan lagi dah pakai baju menentang. Lawa. Cari habitat. Sampai kat hall. Sampai ke dapur. Yang suami beli rumah tambah pekong lawa. Di rumah pakailah baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu macam ni. Yang lelaki naik motor terlajak ke belakang. Allah siapa tu? Tak ada teriak dah. Kan? Orang lelaki pun sama. Jangan lagi dah pakai kes tanpa protection. Sini kan kau makan dia duduk dia disangkut kaki dia. Tengok TV tapi lama. Tapi ada dah terlalap ni, Pak. Berkibar, dia kipis saya. Dia anak 3 kali 3 apa tu? Omang dah tu seminggu. Pergi ke sekolah dengan papan hitam nampak. Jangan kan? Maknanya profesional ni kita tengok bidang kita. Sampai mak kita jadi anak. Sampai kat rumah kita jadi ayah. Bila jadi ayah, jangan bawa masalah pejabat ke rumah. Nampak pintu pagar rumah tu dah setting. Pagar tu kan, pagar tu ada pagar manual, buka sendiri. Yang kedua pagar orang tu semi auto. Itu tak semi auto. Abang nak sampai buka tu. Semi auto tu anak buka. Anak tu kita pagar betul. Jadi bila sampai rumah apa semua, Assalamualaikum. Abah tadi kakak sekolah. Oh, jap. Nak cerita tak apa, kejap. Bagi abang masuk dulu. Nanti cerita elok-elok cakap. Mak kau memang memekak dia. Kau jangan ngantuk dalam. Kita lupa tak peranan kita. Kat rumah budak kita kadang-kadang budak tu kita marah. Budak tu tengah makan. Dia tu makan kat depan TV tu kata. Pergi dia bu. Mana sepak. La ilaha illallah patut sepak dah. Buta ke apa? Dia pun ambil. Oh, salah aku buta sepak. Besok tu abang nak tengok bola. Abang tengok bola. Dia tak makan, dia tengok bola. Lepas tu dia minum, dia letak tu, dia pun terubur cawan. Besok tu dia terlepak. Dia tercepat cawan. Kenapa tak ambil cawan ni? Budak tu pun heran. Semalam aku sepak, salah. Hari ni dia tersepak, aku kan salah. Betul semalam aku sepak, aku buta. Kenapa bila bapak sepak, bapak aku buta? Lepas tu dia marah. Buta ke aku ni? Masuk campur. Nampak tak? Jadi kadang-kadang kita profesional tak kena. Kat rumah tu kan cakap dia, adik jangan. Kadang-kadang cara budak fikir tak sama dengan kita tu. Kadang-kadang budak dia makan mi ayam. Kat satu kes budak dia makan mi ayam. Lepas tu tengah-tengah makan dia tangkupkan mi tu, potong gabung gitu, dia selepak. Sumpah. Apa akan kita lakukan? Pertama tampal sebagai didik. Masuk melekam. Kedua benam kepala dia dalam dia. Nampak dah kita. Kejam betul. Ataupun yang ketiga kita tanya. Jadi dalam kes ni mak kata macam sabar sikit, kita tanya, "Dek, kenapa adik buang macam tu?" Sebenarnya saya nak tolong mak.
Macam mana pula? Mak tengok dia pun kutip mana terabur tu. Alap lah dia lap minyak. Lepas tu dia bawa pergi ke sinki. Basuh lah. Ambil minyak basuh kat lah. Baru dah dia faham. Rupanya budak ni selama ni dia nampak mak dia, cara mak dia kemas dapur adalah dengan cara kutip benda yang berterabur dan lap benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau nak tolong mak dia kena terabur. Dia ingat macam tu. Dia percaya tu cara dia. Jadi cakap, oh lain kali kalau nak tolong mak jangan terus tolong tau, tanya mak dulu. Okey. Nampak? Macam tu. Kalau kita tampar dia tadi sampai tu tolong mesti kena. Sebab budak cara dia fikir kreatif tau, tak sama dengan kita. Budak-budak yang umur 3 tahun, 4 tahun kan, 3 tahun ke bawah sangat penting kita nak hantar dia duduk kat pusat asuhan yang mana. Sangat penting nak duduk dengan siapa? Dia duduk dengan atuk dia kena perangai atuk. Dia duduk dengan ni, jantan dekat tempat profesional. Ini zaman sekarang. Dulu, kalau zaman kita zaman ni yang orang lama dulu 1980-an, kalau budak umur 4 tahun boleh membaca, pelosok khabar. Wah hebat, kanak-kanak ajaib boleh membaca seorang umur 4 tahun. Tapi hari ni kan, tak heran. Budak umur 2 tahun boleh membaca pun tak heran. Nampak tak? Itu sebanyak anak ni kena hantar tempat yang baik. Kalau tidak, kita mempengaruhi cara fikir dia macam mana. Ada seorang budak, dia melukis tau. Ni di luar negara lah dia melukis. Saya cakap, okay, hari ni buat kerja sendiri. Dia lukis lah. Seorang lukis gambar pokok, seorang lukis gambar binatang. Sampai budak ni, pelik sangat benda dia lukis. Kamu lukis gambar apa? Saya lukis gambar Tuhan. Mana orang pernah tengok Tuhan? Memanglah belum siap lagi. Budak tu dia tu jawab macam tu je. Maknanya dia yakin benda yang dia buat tu. Itu sebab kita kadang-kadang membunuh kreativiti budak dengan cara bila nak tanya, diam. Dulu kita yang minta, faham tak? Dulu kita nak kahwin pasal nak kahwin, bila dah nak kahwin kan? Sekali bila kahwin, kenapa lah aku kahwin? Kita dah dapat, kita tak nak. Bila dah nak mengandung, kita mengandung, ya Allah sorry mengandung. Bila lah kan nak keluar, bila budak tu keluar, kenapa lah kau keluar? Dah tak tidur pula dah, nyusu kan lah, pegang lah, ya Allah, bang, anak kancing ni bang. Macam masalah kan, bila anak tu dah besar sikit kan, bila tidur malam kan, siapa yang bangun buat susu? Tu biasa cakap mak, tapi saya tengok nama siapa naik. Oh, yang nama ayam tu. Bang, nama abang. Jadi esok tu lah soal malam kau. Abang nama mak kau. Kan profesional. Sebab kita dengan isteri kita profesional ya, sihat ya, profesional. Itu juga dengan yang itu tu. Profesional. Nampak suami masuk dalam bilik, lari masuk bilik. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Tak. Sambung kerja. Baru dapat makan penuh. Abang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau bagi sekarang. Maknanya suami kita dah ukur panjang kita berapa. Jangan kau prasangka yang benar. Profesional. Lepas tu profesional. Nampak anak pengaruh tak baik. Jangan kita mengajak gitu-gitu tu straight. Jom kita tut anak apa-apa tu. Kan tuan ni professionally kat rumah. Kan kita pakai kod-kod rahsia suami isteri je tahu. Pakai kod rumah. Yang tut. Bini menjawab trut. Contohlah. Okey, profesional. Seterusnya iltizam nak buat yang terbaik untuk organisasi kita. Bila kita buat kerja, buat yang terbaik. Bila siapkan kerja, buat. Bukan setakat ni cukup ni biar bos boleh tengok. Jangan buat macam tu lah. Kita buat yang terbaik. Bos suruh buat, kita buat yang terbaik. Kadang-kadang kan kerja banyak, kita mungkin mungut. Macam tak? Kalau buat ni siapa itu? Mengangkang. Aku je buat. Sebab bos nampak kita yang boleh buat benda tu, kita pun buat. Memang mungut ni. Buat. Lepas tu dah settle. Kita tak faham kadang-kadang kepentingan benda yang kita buat. Bila dah buat, kita pun bagi bos. Ni dah siap lah. Okey. Lepas tu minggu depan tu bos menang. Alhamdulillah kita dah pun submit apa semua. Alhamdulillah semua puji kita bagus. Terima kasih banyak lah kepada ni Cik Nurul kerana tolong buat kerja ni bagus. Sebabkan dia buat ni lah. Jadi masa tu dia marah lagi tak? Masa tu terlupa dia kata, wih, kau buat alah biasalah, dah bos suruh kan, kita buat lah. Tak mongot kan. Tapi bila orang nampak tak, tu kadang-kadang kita terlupa. Ramai orang nak satu benda, tapi bila dah nampak dia terlupa. Kita nak kerja, betul tak? Ya Allah, bila dah nak kerja. Sekali dapat kerja, macam mana? Nak kerja.
Kalau boleh di rumah kan senang. Kita gemar minta benda yang kita, wah kita dah dapat benda kita nak, kita tak nak pula. Bila anak tu dah lahir kan, bila lah budak tu nak cakap, tak sabar rasa. Bila budak tu cakap, kau boleh diam tu. So budak tu jalan, tak teh. Budak tu berlari, duduk. Itu kita macam tu. Kadang itu sebab kita kena tanya balik, apa sebenarnya kita nak dari dulu? Apa kita nak dalam career tu? Dia macam main dam tau. Saya buat team building sebab untuk grup mahkamah. Saya bagi ada satu checkpoint tu dia main dam mula. Grup masa tu peserta tu magistrate. Yang gemar panggil apa ni masa tu dia syaratkan sebab dia kata dia nak yang program yang light, dia tak nak yang berat-berat kan. Sekarang team building mana dia berat-berat panjang-panjang ni semua orang tak nak kan. Sebab cuba nama kita naik kena pergi team building, bawa traction kan. Mula aku lah tu. Aku lah ni nak buat traction ni tu, ni kan ni. Dia nak yang simple-simple kan. So dia pun main dam mula. Menjerit-jerit dia main dam mula. Ya Allah, tu. Yes, naik semua kan. Tapi sebenarnya dam mula tu ada kaitan dengan hidup kita. Ada orang tu cepat naik. Lepas tu kadang dah cepat naik tu cepat tak turun. Ada orang tu kan jenis slow satu. Tapi setiap kali turun macam mana pun kita tak pernah berhenti. Main ni. Akhirnya sampai dekat 100. Nampak? Jadi hidup kita pun macam tu. Dugaan memang akan ada. Orang macam ni jadi macam ni, tiba-tiba ada masalah, kemudian kita punya gaji tak naik lah apa. Macam-macam lah kan. Lepas tu Allah kenapa, belum rezeki, sabarlah. Ada bulan macam belang, asyik orang tu je lah. Seorang kerja. Aku ni apa? Aku rasa sebab kau ni asyik komplain sebab kau tak nampak. Cuba kau kerja. Aku tak nampak apa okey je. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ganjaran kat kita macam-macam cara. Kita tak dapat anugerah macam mana, kita dapat suami romantik. Suami balik rumah tak pernah tak menyanyi. Assalamualaikum indah sungguh parah. Kau dah pek lah suami cakap. Rindu serindu-rindunya. Yang ini tengah pegang sudin kan, terus sana kat dinding. Punya lah kan, tergasa kat hati tu kan. Iya, sebab saya cakap kan dekat rumah tu peranan kita dekat Izzat buat yang terbaik. Tak ada lagi dah pakai postman panggil suami, panggil isteri, tak ada lagi dah. Goreng nasi. Cakap Naya kasih goreng nasi. Ya. Ayah tengah masuk motor. Ya. Mak cakap suruh ni siapa cakap dengan mak kau kejap. Mak, ayah cakap je, kau cakap dengan ayah kau sekarang 6. Ya, mak cakap tu sekarang. Kau cakap dengan mak kau tak dibahasa ke? Mak ni abang cakap tak? Cakap tak dibahasa ke? Kau cakap dengan kau hajar apa? Jadi budak tu dah pening dah. Apa ni kau? Cuba kalau ayah tengah masuk motor, mak ni duduk. Bang, pusing bang. Ya. Air tu bila kena kat isteri langsung keluar video klip Hindustan. Langsung koi lagi hai japo hasti hai. Mak dia jawab baris hoti hai canak tum. Jika yang tu tum. Sampai jiran sebalik. Kan? Lepas tu lepas iltizam organize, susun atur kerja kita. Mana nak buat dulu, mana nak buat kemudian. Susun atur. Kadang-kadang kita ada kerja. Boleh tolong mak. Ni. Kadang-kadang benda tu kita tahu kita boleh buat lebih baik. So dia minta tolong kita buat lah. Sebab tu urgent. Yang ini boleh, ini besok nak hantar. So still sempat lagi. Tolonglah. Organize susun atur. Macam anak-anak kita kan, nak peksa pun kita suruh dia susun atur. Susun jadual. Macam mana susun jadual? Saya ajar anak-anak nak ambil peksa, jangan lagi dah buat jadual lekatkan dinding. Jangan lagi dah. Ini saya ajar. Saya bagi motivasi untuk budak sekolah. Saya cakap, korang jangan lagi dah pakai jadual dekat dalam kasut sekolah. Yakin serap jumkan ajun sama kan ada yang ada. Jadual yang paling baik untuk anak kita duduk dengan dia, beli diary. Beli diary tulis hari Isnin berapa bulan? Hari ni berapa bulan? Hari ni 7 bulan. Hari Jumaat 17 hari bulan 3 petang belajar matematik bab 1. Buat itu.
bahasa Inggeris bab 1, bawah tu bab 1. Besok tu pula bab 2 untuk subjek ni, subjek ni. Jadi kita boleh ukur tau, sampai nak periksa besok sempat tak cover semua subjek. Jadi anak pun nampak, tak boleh main-main ni, ngam-ngam ni masa nak belajar. Nampak? Jadi anak ni bila apa ni, jom kita balik kampung, kita pergi sini. Lepas tu anak kata, tak boleh lah abang ni, patut malam ni kena belajar ni. Okey. Kalaupun nak bawa dia balik kampung, jadi anak tu dah tahu dah dia kena cover balik yang tu. Balik nanti. Nampak? So kita mengajar anak kita organize. Macam tu kan, kita kerja kita organize. Kita kan organize. Semua dah ada dalam phone, cuba tengok. Jadual dah ada dah. Kenduri bila, kan, raya bila, kan, balik rumah ni bila. Dah ada dah raya pertama ke mana, raya kedua mana. Ada dah dalam diary tu. Dalam planner kita dah ada dah. Bercuti tahun ni kat mana, now everyone can fly. Cik Hafiz difahamkan tadi di Betul ada tiket percuma untuk kita. Dengan berniat RM25 sahaja, bulan 12 dapat. Naik kaki lari, turun kat Subang. Baru naik dah sampai. Itu memang belanja tu. Baru naik dah sampai, orang yang hantar tak sampai lagi kan. Jadi kita ni dalam keadaan organize, susun atur. Kehidupan kita akan jadi teratur, kita rancang semua. Tak adalah kelang kabut. Macam orang yang organize, dia akan tahu nak bangun pukul berapa, nak siap pukul berapa. Dia tengok walaupun 6.30, dia tahu tu dah lambat pada dia. Walaupun masuk kelas, sebab dia tahu dah jalan ni tak boleh, jalan ni tak boleh. Itu orang lelaki biasanya. Orang lelaki memang macam tu. Dia organize tentang itu, orang lelaki. Kalau dia lambat, memang sengaja lambat. Itu orang lelaki ni pun. Sebab orang lelaki ni, dia tahu dah 2-3 jalan dia boleh ikut. Kalau jam sini, dia tahu sini jangan ikut jalan ni bahaya, ikut sini. Sebab orang lelaki dia boleh 2-3 jalan. Tu perangai orang lelaki. Orang perempuan, kalau dia tahu satu jalan, jangan apa ajar jalan lain. Tu beza tu cara fikir tu lelaki dengan perempuan. Dan seterusnya, niat kita mesti baik bila bekerja. Niat kita bekerja bukan sekadar kerja nak tunjuk-tunjuk. Kita bekerja bukan kerja hanya sekadar nak dapatkan gaji 2 bulan. Kita bekerja bukan sekadar kerja, okey kita cuci tulang, kita buat benda-benda lain yang tak kena-mengena dengan kerja kita. Jadi formula saya sebut tadi, CHAMPION, champion. CHAMPION. Bolehlah kalau nak tiba-tiba kawan perempuan kan gemar, dia tak dia tampalkan. Ini cara kata yang diajar oleh Cik Syamsul. Cepat. Hadir, aplikasi, mantapkan kemahiran profesional, iltizam buat yang terbaik. Iltizam. Sebab kata ahli falsafah, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Janganlah digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busuk dengan laut. Ada cakap macam tu, ulang masa tu target tinggi. Target kita nak berjaya. Kau cuti kan? Kau cuti mana? Kau pergi UK kot tahun ni. Orang nampak, UK. Dia target dia tinggi. Dia cubalah. Target lah, dapat tak dapat, tak tahu, kita cubalah. Kan? Aku tak dapat pergi UK, dapat pergi U-Burn, jadilah Ulu Bendul. Orang UK dia U-Burn kan. Betul. Kadang-kadang kita tengok kan, orang yang dapat pergi Korea, dapat pergi, bukan duit banyak sangat pun, tapi dia merancang pergi. Kumpul duit sikit. Saya nampak keteruk sampai Korea dah ni. Ternyata saya tak main lah tengok cerita Korea pergi teruk. Nanti perempuan dia tu tengok Korea, lalu tukar subtitle tu, tukar audio dia bahasa Korea, bahasa Melayu tak sedap. Jangan ada kau dengar bahasa Korea baca subtitle kau apa? Tapi juga teruk bahasa Melayu tu bunyi kan. Orang Melayu, orang Malaysia ni tak adalah cakap tu dah makan ke belum? Belum, marilah makan sama, okey lah kan minta. Dah makan ke belum? Ini teruk sangat, kecil-kecil kau cakap. Kalau saya dapat peluang jadi CEO dekat Destro tu, saya bunuh orang yang sakit dan nazak sangat. Bukan biasa sudahlah. Entahlah, kadang-kadang. Daripada zaman dendang tu. Sekarang tak tengah kan. Okey.
Okey, seterusnya, tapi sebelum kita dapat formula champion, kita ada satu lagi formula, iaitu formula jauhari. Jauhari ni hati. Apa yang kena ada kualiti dalam diri kita? Pertama, nama dia jujur. Jujur. Jangan menipu. Bos kadang-kadang tahu kita tipu. Kau kat mana ni? Cakap juga. Saya kat luar ni bos, saya pergi barang je. Cakap tu terang. Kau kat mana ni? Saya kat site bos. Oh ya ke? Hamzah, tak nampak kau kat sini. Jujur. Itu sebab saya cakap sama lelaki, paling jujur lelaki. Jujur, paling jujur dalam perempuannya. Kan? Aduh, itu orang lelaki jujur je. Kita jangan gaduh-gaduh untuk raya ini. Adil. Hari raya pertama, rumah mak abang. Hari kedua, mak mentua orang. Itulah orang lelaki ni tak ada masalah. Perempuan ni kan heran. Dia memang kahwin cari, tapi dia jauh cari yang terdekat dah senang, tak ada gaduh lagi. Asal rumah cik dia jauh. Misal kalau lelaki kau balik, bawa bini baru, cakap dah jodoh bang. Tadi pandai jawab jodoh kan. Pertama jujur. Yang kedua amanah. Dalam diri kena amanah. Amanah ni dia sebesar-besar benda sampailah sekecil-kecil perkara. Awak anak pergi ke pejabat sebab tak ada orang nak jaga. Tak apa, hari Sabtu Ahad. Jangan main-main. Nah, ambil kertas ni, bagi kertas A4 pejabat. Nampak contek, data amanah dah. Selai je, tak apa sen pun kertas tu, tapi amanah dah tak guna. Pen tu bagi dakwat yang guna, tak berapa titik pun pakai, tak contek. Tapi amanahnya habis. Allah Ta'ala tanya besok, siapa punya yang kau pakai? Untuk apa kau punya ni? Dipersoalkan yang itu sebab saya cakap dalam ceramah saya, kalau ada tengok ikut dekat dalam 3 hijrah, saya kata ada 3 benda yang akan bercakap pada pihak kita akhirat. So, pertama, nama dia adalah apa dia? Nikmat. Ya, tengok nikmat kita syukur ke tak nikmat. Nikmat ni kan ada 4. Nikmat umur, apa, macam mana kita ambil umur kita. Nikmat muda, waktu muda buat apa. Nikmat ilmu, adakah kita manfaatkan ilmu kita. Dan juga nikmat harta, ke mana kita belanjakan harta kita. Kita macam mana berapa ni? Dah ke 7 kan? Okey, sikit lagi kita berlalu. Kemudian yang kedua akan cakap bagi kita amanah. Kita ada amanah, adakah kita laksanakan tidak amanah? Jaga tak amanah kita? Dalam hadis Nabi disebut la imana liman la amanata lahu. Tidak beriman orang tidak menjaga amanahnya. Wala dina liman la adalahu. Dia tidak beragama orang yang tidak menjaga janji, tidak melaksanakan janjinya. Itu sebab dia dua amanah. Yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah. Dalam organisasi kita takkan boleh jadi elok kalau tak jaga hubungan satu dengan lain. Tengok ni rapat. Rapat dengan semua. Jangan duduk dengan BFF aja. Duduk sini saya perhatilah mana yang orang lama dia bolehlah hidup sendiri. Sebab geng-geng ramai dah tak ada. Dia duduk, nampak tak? Dia duduk, nampak dia duduk kan. Yang lain semua rapat ni je. Sebab dia nak bisnes nak. Itu bini aku macam tu kan, nampak kan. Jadi kita jangan tengok keadaan kita dan keadaan kuat baik satu dengan yang lain. Silaturahim jaga, jangan gaduh-gaduh. Ni nak gaduh pun besar mana pejabat ni nak gaduh. Mesti terjumpa juga. Settle lah elok. Okey, kuat jaga hubungan. Seterusnya hikmah. Kita dalam pejabat ni buat apa pun biarlah dengan hikmah. Cara nak beritahu bos biarlah dengan hikmah. Cara kita nak menegur staff pun biarlah dengan hikmah. Sebab kita ni orang Melayu Islam ni kaya dengan hikmah. Kan? Kadang bos tu print cengeng. Dia tak biasa ke printer tu print cengeng, print cengeng. Ni nak tegur ke tidak bos ni? Bos print cengeng yang memang saja saya cengeng. Sudah. Hari ni saya nak semua orang print cengeng. Dia tak pandai kan printer tu, orang lama tu kan. Dia pandai lah. Yang ni ketuk-ketuk sikit tepi ni, nanti dia luar lah. Oh, dia ke. Dia ketuk tu jangan nak bekal. Okey, seterusnya apa? Accountability. Accountability ni bahasa Jawa yang dipinjam di bahasa Inggeris yang dibawa ke bahasa Melayu. Accountability, kebertanggungjawabban.
benda yang kita buat. Sebab saya kata tadi, buat kerja betul-betul. Sebab bila dipersoalkan, nanti kita boleh jawab. Tanggungjawab ni kita boleh jawab. Manusia ni nak 3 benda dalam dunia ni. Dia nakkan pangkat, dia nakkan duit, dia nakkan pasangan. Ketiga-tiga ni hanya akan selamat kalau ada accountability dia. Tanggungjawab. Dia nak pasangan, tapi hanya akan selamat kalau dia tanggungjawab dekat pasangan. Dia bertahan lama. Dia sah. Dia nakkan duit, duit tu akan bertahan lama kalau dia tanggungjawab. Jadi simpan sikit untuk ni, simpan untuk ni, yang ni kita belanja untuk ni, yang ni bang, jadi tengoklah kita fikirkan apa kita nak buat. Tapi maknanya ada tanggungjawab. Yang ketiga, dia nakkan pangkat. Bila ada pangkat, dia datang package dengan tanggungjawab. Dia datang package dengan tomahan. Kena sabar banyak-banyak. Bila kita ada kedudukan, kita kat luar jadi ketua kampung, lagilah kita tutup. Dia terjadi fungsi kat dia. Memanglah tu menelan duit orang tak ada lain. Makan nasi tu tambah bukan. Memang orang akan cakap. Tapi tanggungjawab, bila dia ada tanggungjawab, kebanyakan dia tak segitu semua. Majoriti orang akan suka dia. Bagus dia ketua, kita pun senang dengan dia. Itu paling penting. Memang kita takkan boleh puaskan hati semua orang. Jadi bos lebih lagi, dia takkan boleh puaskan hati semua staff. Sebab ada sekor ni, setan sekor kan. Aku kalau aku tak puas hati. Oh nak betul tak lah cakap kakak berjaya setan tu. Nampak? Jadi itu sebabnya bos-bos kena sabar. Pengurusan dia kena sabar banyak-banyak. Memang macam tu lumrah dia. Kalau tak puas hati, ada cara. Jumpa bos saya terbangkan. Kenapa tak kita buat macam ni? Cakap daripada bantai-bantai belakang. Bukan itu caranya kita. Okey. Seterusnya, responsif. Respon. Setiap bos buat, bos bagi arahan, respon dengan maklum balas positif. Bos buat macam ni, kita buat. Tunjuk kat bos apa hasil. Kalau tak berjaya, tunjuk bos, saya dah buat dah macam mana bos buat, tapi jadi macam ni. Oh ya ke? Mana ya? Jadi bos akan rujuk kepada dasar pihak yang membuat dasar sebelumnya. Apa masalah bila kita nak buat? Contohnya dia kata, kita wajibkan setiap staf mestilah pergi khusus 7 hari setahun. Tak ada masalah. Pertama dari segi kewangannya, macam mana nak hantar? Lepas tu bukan yang boleh buat khusus apa. Susah nak panggil Samsung pun mahal sekarang. Kan dulu boleh lah buat murah, sekarang mahal. Contoh lah. Contoh. Maknanya dia belanja. Lepas tu kalau nak pergi hantar khusus luar bukan murah-murah. Hantar pergilah kahwin, hantar pergi ni. Lepas tu wajibkan pergi. Kena pula keluar duit sendiri. LO pun dia. Oh bajet tak cukup. Dah lah tahu ni bajet kena slash. Contoh lah kan. Jadi mana keadaan kekangan-kekangan tu. Jadi kena bincang lah balik apa masalah nak laksanakan satu benda. Nampak tak? Dan last sekali nama dia istiqamah. Berterusan. Nilai dalam diri kita mesti berterusan. Tak boleh hari ni gajian besok malas. Besok buat, besok tak buat. Besok ni baik, lepas tu lusa tu dah mula buat perangai. Kan? Jadi dengan 2 konsep yang saya bagi tadi cukup lah orang kata. Padat lah, kan? Champion dan jauh hari. Jauh hari dalam diri kita. Champion bawa kepada organisasi kita. Mudah-mudahan organisasi ini akan jadi yang terbaik. Ada yang tidur? Alhamdulillah. Tak ada yang tertewas. Tak, kalau yang lelap tu dia tak tidur. Dia cuma berzikir. Kita kena faham di bulan Ramadan ini. Jadi saya rasa cukup lah setakat itu. Terima kasih banyak di atas undangan pada hari ini. First time saya sampai sini. Selalu lah. Sebab rumah mak mentua saya di Taman Sinanding Pelangan. Bila dah kahwin baru tahu. Ingat kan KL sangat. Rupanya Kuala Pilang kan.